Salam sejahtera, anda bersama saya Helena Pallavi dalam rancangan Wanita Oh Wanita yang akan memberi informasi kepada anda untuk mentransformasi diri serta memperkasakan peranan wanita dalam masyarakat. Baiklah, kalau kita bercerita tentang wanita dan kecantikan, ia bagai aur dengan tebing, tidak boleh dipisahkan. Ada antara kita memilih untuk mendapatkan kecantikan melalui teknologi, suntikan, suplemen dan juga botox. Namun kita terlupa bahawa makanan juga dapat menjadikan kita cantik dan sihat. Dan episod Wow kali ini kita akan membincangkan bagaimana makanan boleh menjadikan kita cantik dan sihat. Baiklah, dengan itu kita bersama dengan tetamu kita di studio untuk hari ini, Dr. Rasita, seorang pensyarah kanan dari Universiti Teknologi MARA. Selamat datang doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih. Terlebih dahulu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak bernama kerana sudi menjemput saya ke studio untuk ke program Wanita Oh Wanita. Baiklah doktor, kalau kita lihat trend terkini, kita tahu bahawa kecantikan itu dari dalam hinggalah keluar. Namun ada juga yang mementingkan kecantikan luaran tanpa memikirkan kecantikan dalaman. Bagaimana pula kalau kita nak menjaga kecantikan dalaman seseorang wanita itu? Okey Helena, sebenarnya kecantikan apabila kita menjaga kecantikan dalaman ini, kecantikan luaran dan kesihatan tu akan terjaga secara sekaligus. Jadi amalan pemakanan yang baik patut diamalkan supaya kita boleh menjaga kesihatan dan juga menjaga kecantikan secara menyeluruh. Jadi sebelum ini, Kementerian Kesihatan Malaysia ada mengeluarkan panduan pinggan sihat Malaysia yang mengenalkan kaedah suku-suku separuh dalam pinggan kita, dan ianya dikeluarkan pada tahun 2011. Panduan ini dikeluarkan apabila Pertubuhan Kesihatan Sedunia mendapati bahawa negara Malaysia mempunyai prevalen berlebihan berat badan yang tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, dan penyakit yang berkaitan dengan berlebihan berat badan iaitu obesiti ini adalah juga tinggi. Jadi kita cuba amalkan pemakanan yang sihat di situ. Tetapi baru-baru ini KKM juga memperkenalkan piramid makanan tahun 2020, iaitu piramid ini untuk memperbaharui piramid yang telah sedia ada sebelum wujudnya pinggan sihat Malaysia ini. Jadi piramid 2020 ini apa yang diperbaharui? Dalam lapisan paling bawahnya ialah kita perlu mengamalkan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan jika kita antara kita yang ada anak-anak kecil di rumah, patutnya kita latih anak kita supaya cuba makan buah-buahan dan sayur-sayuran sejak kecil lagi, supaya amalan itu dapat diteruskan apabila mereka dewasa. Jadi dia tidak rasa kekok dan sebagainya. Dan lapisan selepas buah-buahan dan sayur-sayuran ini adalah makanan yang mempunyai kumpulan karbohidrat seperti nasi, kita perbagaikan dengan roti, bijirin, mi dan sebagainya. Kemudian lapisan di atasnya adalah produk daripada tenusu. Contohnya kita boleh ambil susu, cheese, yogurt dan sebagainya. Dan juga makanan yang mempunyai kandungan protein seperti ayam, ikan, daging dan sebagainya lah. Ada antara kita yang mengamalkan diet vegetarian. Apa yang kita patut buat ialah kita gantikan makanan berunsurkan protein ini dengan plant proteins, iaitu kandungan protein daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi kita boleh gantikannya dengan tofu, dengan cendawan, dengan produk kekacang dan sebagainya. Seterusnya ialah lapisan paling atas. Lapisan paling atas ialah 3 bahan, iaitu gula, garam dan juga minyak. Okey, kenapa ianya berbentuk piramid? Maksudnya lapisan paling bawah tu perlu diperbanyakkan dan lapisan paling atas itu perlu dikurangkan. Jadi gula, garam dan minyak itu patut digunakan secara berpada-pada lah. Jadi bila kita amalkan cara pemakanan yang seimbang ini, kita boleh menjaga kesihatan dan juga kecantikan secara menyeluruh. Baiklah, doktor, kalau tadi doktor kata di bawah piramid itu adalah buah-buahan dan makanan, dan kita ambillah contoh lobak merah yang kaya dengan beta carotene. Apa cara yang terbaik untuk mendapatkan nutrisi yang paling maksimum daripada carrot itu sendiri, lobak merah itu sendiri? Adakah kita perlu buat jus ataupun makan mentah, ataupun ia lebih baik kalau kita masak? Helena, sebenarnya dalam makanan kita ni sepatutnya sebagai seorang wanita kita pilih makanan yang
yang segar, makanan asli ataupun real food. Dalam erti kata lain, kita cuba nak mengelakkan makanan segera ataupun makanan diproses. Jadi kita pilih makanan asli ni sebab ia mempunyai kandungan nutrisi dan nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Jadi pigmen-pigmen dalam makanan ini jika kita pelbagaikan, jadi kita cuba pelbagaikan warna makanan dan masakan kita. Jadi Helena tanya tadi pasal lobak. Pak merah ni, carrots mempunyai pigmen carotenoids, iaitu beta carotene yang tergolong dalam carotenoids memberi warna kuning ataupun orange kepada makanan. Contoh lain untuk selain daripada carrots ialah jagung, labu ataupun mangga dan sebagainya. Tadi Helena tanya cara masakan tu. Jadi untuk kalau kita nak maintain glow dan untuk penjagaan mata dan sebagainya, sebaiknya kita gunakan makan yang mentah. Jadi penerapan tu lebih baik, kandungannya lebih baiklah. Di samping carotenoids pigmen ni, terdapat pigmen-pigmen lain dalam makanan kita. Okey, contohnya dalam sayur-sayuran ada pigmen chlorophyll. So pigmen ini memberi warna hijau. So pigmen chlorophyll ini mempunyai chloroplast yang bertindak sebagai bahan asas untuk proses fotosintesis sebelum sayur-sayuran ini dipetik. Jadi ia membekalkan tenaga kepada sayur-sayuran itu untuk hidup. Dan apabila kita makan sayur-sayuran itu, ia mempunyai mineral, kandungan vitamin, di samping ia juga membekalkan keperluan serat untuk tubuh badan. Okey, di samping pigmen ini terdapat juga makanan yang berwarna ungu ataupun kebiruan. Ia mempunyai pigmen anthocyanin. Okey, pigmen anthocyanin ini contoh makanan lain seperti terung, seperti anggur ataupun plum, blueberries dan sebagainya. Okey, lagi satu makanan yang berwarna kemerahan, okey, mempunyai lycopenes yang juga baik untuk kesihatan. Contoh makanan seperti tomato, tembikai ataupun guava merah. So ada ikut warna lah. Yeah. Baiklah, kalau wanita ini selain daripada kecantikan, mereka takutkan penuaan. Selepas ini kita nak berehat seketika, kembali dengan macam mana kita nak elakkan penuaan. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam Wanita Oh Wanita, dan seperti yang kita janjikan sebelum kita berehat seketika tadi, kita nak cerita bagaimana kita boleh elakkan penuaan. Dr. Rasita, kita tahu bahawa wanita ini sangat takut dengan penuaan dan fungsi antioksidan itu sendiri dalam melambatkan penuaan. Okey Helena, sebenarnya macam yang saya katakan tadi, sebagai seorang wanita kita patut memilih makanan asli. Okey, sebabnya ia mempunyai kesemua nutrien yang ada yang diperlukan oleh tubuh badan. Okey, saya ambil contoh sebagai antioksidan. Apa fungsi antioksidan untuk penuaan? Okey, antioksidan ini sebenarnya melambatkan proses penuaan dan ianya mempercepatkan proses pemulihan apabila kita stres, apabila kita sakit, bila kita luka ataupun cedera. Bagaimana ianya berfungsi? Okey, kita patut faham bahawa dalam badan kita, okey, ada radicals. Sememangnya sudah ada radicals, reactive oxygen species. Bila kita sakit ataupun stres, kandungan radicals ini adalah tinggi melebihi kuantiti antioksidan. Jadi bila kita nak kembali sihat, kandungan tu perlu dalam keseimbangan. Jadi bagaimana kita memperbaharui dan mengembalikan keseimbangan itu? Sudah tentu melalui diet. Kenapa? Sebab antara pemangkin yang diperlukan oleh antioksidan ialah phenolic acids. Jadi buah-buahan dan sayur-sayuran mempunyai kandungan phenolic acid yang berbeza. Jadi dengan pemakanan kita boleh meneutralkan radicals ini atau reactive oxygen species dan menurunkan dan berada dalam keseimbangan dengan antioksidan. Jadi kita boleh kembali sihat seperti sedia kala dan cergas dan sebagainya. Baiklah, Doktor, kalau kita tahu tentang penuaan ni adalah lagi satu faktor adalah kolagen dalam badan kita. Bermula daripada usia 20 tahun kita akan semakin kekurangan kolagen dalam badan. Bagaimana kita nak meningkatkan kandungan kolagen dalam badan? Apakah makanan-makanan yang baik untuk menambah kolagen dalam badan kita? Okey, kolagen
Kolagen ni sebenarnya adalah sejenis protein yang terdiri daripada amino acids. Kolagen ni adalah asas untuk pembentukan tulang, pembentukan otot, kulit dan juga tendons. Jadi makanan yang kaya dengan kolagen ialah ayam, ikan, telur, avocado dan sebagainya. Bila kita kekurangan kolagen macam yang Lina kata bila meningkat usia kandungan tu akan berkurang dan lapisan kulit epidermis tu pun akan ketebalan dia akan berkurang. Jadi ia akan menyebabkan kulit kita tu berkedut dan saggy, longgar, rasa longgar dan loose. Jadi bila kita nak mengekalkan kandungan kolagen tu hanya melalui pengambilan diet yang mempunyai kandungan kolagen. Okey doktor, kita tahu bahawa pemakanan sayur, buah-buahan baik untuk badan. Namun ada setengah sayuran ini mempunyai kadar glucosinolates yang akan menyebabkan kandungan sulfur tinggi, nitrogen tinggi dan membuatkan badan kita berbau. Kita nak sihat, nak cantik ni, tetapi bagaimana kita nak elakkan kepada perkara itu? Okey, sebenarnya dalam glucosinolate ni baik. Glucosinolates ni hanya terdapat dalam sayur-sayuran yang bernama brassica vegetables. Kita panggil dia brassica, dalam kumpulan brassica. Contohnya dalam brokoli, dalam kobis, dalam cauliflower dan radish, lobak putih. Kandungan sulfur dan nitrogen dalam compound glucosinolate ini yang menyebabkan bau lah. Terkesan suhu kepada makanan ni, bahan makanan sayur-sayuran ini yang menyebabkan kumpulan sulfur ni keterlaluan. Jadi antara kajian yang pernah saya sendiri lakukan ialah kalau cara kita memasak brokoli yang boleh mengekalkan glucosinolate yang tinggi adalah melalui kaedah steam. Okey, mungkin kita ada cara masakan lain lah macam mendidih, stir fry, steam, goreng dan sebagainya. Tapi bila kita steam, cara tu mengekalkan glucosinolates tu dengan kadar yang tinggi. Kenapa kita nak glucosinolates tu? Sebabnya ia boleh menghindari penyakit kanser ataupun penyakit yang berbahaya. Jadi tadi saya kata nak steam kan. Macam mana kita nak buat kaedah steam yang betul? Okey, kita gunakan steamer. Lepas tu kita letak air panas di bawahnya dan kita susun sayur brokoli ni di atas dan steam untuk 4 hingga 6 minit saja, jangan keterlaluan. Tahap dia extend dia masak tu sebenarnya bergantung kepada ketebalan macam mana kita potong brokoli tu dan cara kita menyusunnya. Okey, baiklah doktor, kita banyak nak bercerita ni tentang kecantikan dan sebagainya. Namun kita tahu bahawa wanita, rambut ini adalah mahkota wanita. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini bagaimana kita nak menjaga kecantikan wanita daripada rambut dan juga kuku. Kembali dalam Wanita Oh Wanita dan seperti yang kita janjikan, macam mana kita nak jaga kecantikan dan kesihatan rambut dan juga kuku. Dr. Rashita, kita tahu bahawa kuku yang sihat, rambut yang sihat ini memerlukan biotin dan juga vitamin B7. Macam mana kita, makanan apa yang kita perlu makan untuk kita dapatkan kuku dan rambut yang cantik? Okey, setiap wanita janji mesti nak impikan rambut yang cantik kan? Betul. Okey, sebenarnya vitamin B7 ini adalah vitamin yang larut dalam air. Jadi keperluan vitamin ini adalah bergantung kepada peringkat umur yang berbeza. Peringkat umur yang berbeza sama ada kita mengandung ataupun sama ada kita menyusukan anak ataupun tidak. Jadi makanan yang kaya dengan biotin ini adalah internal organ seperti hati ayam, hati daging, telur ataupun produk kacang dan salmon lah. Di samping makanan yang saya senaraikan ini, sebenarnya dalam sayur-sayuran dan buah-buahan pun ada biotin, cuma ianya dalam kuantiti yang kecil. Doktor, tadi doktor ada menyebut ikan salmon membantu kita mendapatkan kulit dan rambut yang cantik. Namun kita semua sedia maklum bahawa ikan salmon ini mempunyai harga yang mahal. Kalau untuk orang Malaysia ni, mungkin ada antara kita yang sukar untuk mengamalkan diet salmon itu setiap hari. Mungkin ada alternatif ikan salmon untuk kita kekal menjaga kecantikan kuku dan rambut.
tersebut? Boleh. Okey, sebenarnya ikan yang salmon ini adalah ikan yang berlemak. Ikan berlemak ini mempunyai omega 3 fatty acids dan vitamin larut lemak seperti vitamin A dan sebagainya lah. Okey, antara alternatif yang boleh kita dapat selain daripada menggunakan salmon ni ialah ikan keli, ikan tuna, ikan mackerel, ikan bilis ataupun ikan terubuk pun mempunyai omega 3 yang tinggi. Actually nutrisi ini jika ianya berkurang pengambilan makanan ikan berlemak ini sebenarnya ia akan menyebabkan penyakit yang berkaitan dengan kesihatan jantung ataupun kesihatan otak. Jadi boleh menyebabkan cardiovascular disease ataupun dementia. Okey, so tiada alasan untuk anda di luar sana untuk tidak mengamalkan makanan ikan yang tinggi omega 3 ini. Ada pelbagai alternatif seperti yang Dr. Rasita sudah katakan. Okey, baiklah doktor. Sekarang ini kita tengah berada dalam bulan Ramadan dan sebagainya. Macam mana wanita di luar sana untuk memperkasakan pemakanan mereka sepanjang bulan Ramadan ini? Okey, di sepanjang bulan Ramadan ini sebagai seorang wanita kita mempunyai peranan sebagai seorang penyedia makanan lah. Jadi bila kita nak sediakan makanan tu, kita perlu pastikan makanan yang kita ambil tu adalah seimbang. Dan di bulan Ramadan untuk mengurangkan masa kita berada di dapur, kita cuba untuk menyediakan makanan secara berlebihan dan untuk disimpan. Ini diaplikasikan oleh wanita yang bekerja. Jadi saya sarankan kalau makanan ini tak kisahlah, boleh disediakan makanan yang sudah siap dimasak ataupun paste dan sebagainya, macam masak rendang, tom yum ataupun masak merah dan sebagainya. Cumanya kita cuba simpan makanan ini di bahagian peti sejuk beku dan tidak simpan di bahagian chiller iaitu freezer. Ini kerana kajian mendapati bahawa bila kita simpan di bahagian peti sejuk beku, nutrisi makanan ini masih lagi terpelihara. Ini disebabkan julat suhu yang kurang lah berbanding dengan julat suhu untuk chiller tu. Jadi ia boleh mengekalkan nutrisi kita. Cuma yang perlu saya sarankan di sini, kita patut portionkan masakan yang kita sediakan tu, kita portionkan untuk sekali makan. Jadi kita nyah beku dengan senang, kita masak atas api seterusnya dan boleh terus kepada makan. Itu pastinya satu idea yang baik untuk anda di luar sana. Baik, doktor, kita tahu bahawa selain daripada pemakanan untuk kita kekal cantik, kekal sihat dan sebagainya, kita memerlukan kesihatan ataupun senaman dan sebagainya. Mungkin apa lagi yang doktor sarankan kepada wanita di luar sana untuk kekal cergas dan cantik sepanjang bulan Ramadan ini? Okey, sepanjang bulan Ramadan memang ada beberapa elemen lah yang perlu. Yang paling penting ialah waktu tidur yang cukup. Okey, sebagai seorang wanita dewasa perlu tidur dalam anggaran 6 hingga 8 jam sehari tanpa terganggu lah. Jadi jika kita tidur secukupnya, aktiviti untuk hari keesokannya adalah kita boleh lakukannya dengan cergas dan tidak kita rasa lesu, badan pun letih dan sebagainya. Okey, di samping itu tadi kita dah jaga kesihatan dalaman. Okey, so ini kesihatan fizikal pula yang kita nak cuba jaga. Okey, maksudnya kita patut lakukan senaman untuk orang yang tak pernah bersenam. Okey, jadi kita mulakan dengan senaman yang ringan dulu. Okey, sebaiknya kita lakukan senaman selama 20 minit untuk 3 kali dalam seminggu. Kita cuba buat senaman tu tak kisahlah macam mana pun, supaya kita dapat meregangkan otot kita, memberi fleksibiliti kepada badan dan juga menjaga kesihatan jantung, sebab bila kita bersenam tu ia memberi kesihatan kepada jantung juga. Okey, dan lagi satu yang paling penting ialah kan saja di masa bulan Ramadan ni kita dah jaga kesihatan dalaman, fizikal. Okey, kesihatan mental dan emosi juga sangat penting. Okey, jadi kita sejak dari PKP 1 dulu tu, ramai yang duduk di rumah, kita rasa tertekan, kita perlu buat kerja kita sendiri, perlu buat kerja rumah, kena pantau kerja sekolah anak dan sebagainya. Jadi kita cuba untuk mengekalkan kestabilan emosi kita. Baiklah doktor, satu lagi soalan saya nak tanya last ni, cabaran wanita
masa kini dalam macam doktor tadi cakap PKP, nak sediakan masak, nak maintain kesihatan fizikal dan mental dan sebagainya, macam mana kita nak atasi semua ni? Okey, macam mana nak atasi semua ni? Sebenarnya kalau kita buat planning, maksudnya kita plan. Okey, kita ada kalau ada timeline, contohnya kita listkan apa yang patut kita buat. Okey, kalau kita beri keutamaan kepada pemakanan, bagaimana nak makan. Okey, kalau kita makan di luar, mesti ada cara bagaimana kita nak elakkan dan kita cuba masak sendiri, sebab masak sendiri lebih memberi kebaikan daripada keburukan. Baiklah, itu dia apa yang Dr. Rasita katakan, planning dan priority itu sangat penting. Terima kasih Dr. Rasita, seorang pensyarah kanan daripada Fakulti Sains Gunaan UiTM Mara, atas segala ilmu yang dikongsikan. Dan kepada anda di luar sana, semoga ilmu yang telah dikongsikan kepada anda semua bermanfaat. Dan sekian daripada saya, Helena Pahlavi, sehingga berjumpa lagi.